Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adlina binti Azmi dari kelas IC 2203P. Nama saya Nur Atika binti Ismail, nombor matrik 2022-844-246. Nama saya Siti Aisyah binti Azamuddin, nombor matrik 2022-610-676. Nama saya Nurina Zarifah binti Osman, nombor matrik 2022-604-558. Nama saya Wan Husna binti Abdul Nasir dan nombor matrik saya 2022622768. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halina binti Mawar Habib, nombor matrik 2022-844-944. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adlina binti Azmi. Hari ini saya akan membincangkan tentang pengenalan kepada atheism. Okey, mengenai penganut yang mana tidak mempercayai kewujudan Tuhan dan menolak sekeras-kerasnya tentang hal yang berkaitan dengan keagamaan. Golongan ini mudah dikenali atau lebih terkenal dengan panggilan sebagai golongan atheism. Di mana golongan atheism ini terkenal dengan tidak mempunyai agama dan tidak mempercayai kepada kewujudan Tuhan. Okay, kepercayaan kepada agama ini boleh didefinisikan sebagai sebuah pegangan hidup bagi manusia yang hidup di muka bumi ini. Di sini agamalah segala-galanya dalam memberi petunjuk kepada manusia jika dalam keadaan kekeliruan dan mendidik manusia supaya lebih yakin dan mempunyai pegangan atau pendirian yang kukuh. Kepercayaan kepada agama merujuk kepada kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifatnya, kekuasaan Tuhan, penerimaan ajaran yang ditunjukkan dan kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa alam semesta. Seperti yang kita dapat lihat, iaitu terdapat dua falsafah yang mendefinisikan kepercayaan kepada agama, iaitu falsafah Barat dan falsafah Islam. Falsafah Barat mendefinisikan kepercayaan kepada agama iaitu kepada tiga bahagian, iaitu agama ini sebagai kepercayaan terhadap makhluk yang spiritual. Kedua ialah agama ini adalah jalan pertengahan antara magik dan sains. Ketiga adalah agama sebagai sistem kepercayaan yang berkaitan dengan perkara yang dianggap suci. Bagi falsafah Islam pula, mereka mendefinisikan kepercayaan kepada agama adalah daripada perkataan bahasa Arab, iaitu ad-din. Ad-din adalah sebagai kepercayaan terhadap kewujudan zat yang tidak kelihatan atau zat yang paling tinggi yang mempunyai perasaan, keinginan, kewibawaan dan kawalan terhadap sesuatu perkara yang penting oleh manusia. Suratan sejarah menunjukkan bahawa atheism telah menjadi pegangan sebilangan manusia sejak sekian lama. Pada zaman tamadun Greek, beberapa orang tokoh seperti Diagoras of Melas dan Epicurus telah mengemukakan idea atheism mengenai tiada kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan atau dewa, mengingkari metafizik, kebangkitan dan risalah. Hal ini membuktikan bahawa mereka berpegang pada logik akal semata-mata. Setelah Barat berjaya membangunkan tamadun mereka dengan memisahkan kehidupan duniawi daripada keagamaan, Islam pula mengalami zaman kemunduran disebabkan oleh kehilangan roh Islam dalam diri penganutnya serta kelemahan umat Islam itu sendiri dalam menguasai ilmu pengetahuan. Semenjak itu, Barat berusaha menguasai peradaban dunia dengan menyebarkan ideologi serta pemikiran dicipta oleh mereka kepada seluruh manusia yang kononnya pemikiran Barat mampu memberikan kemajuan kepada ketamadunan dunia. Sebagai pengetahuan tambahan, sekarang dunia Islam berada pada peringkat gerakan kristianisasi yang punya hubungan erat dengan peringkat penjajahan kerana salah satu matlamat penjajahan Barat adalah untuk menyebarkan agama Kristian dan ideologi pemikiran Barat atas nama agama dan kebenaran kepada penduduk negara-negara jajahan mereka. Ludwig Andreas Feuerbach mengatakan bahawa pemikiran mutlak tentang Tuhan adalah tidak penting kerana ia sekadar khayalan akal yang berpisah daripada Tuhan. Selain itu, kepercayaan atheism turut mendapat sokongan beberapa ahli politik di Barat seperti Charles Bradlaugh. Beliau merupakan ahli parlimen di United Kingdom mewakili kawasan Northampton, telah memperjuangkan hak golongan ateis agar mereka diiktiraf oleh kerajaan dan undang-undang.
Perjuangan beliau akhirnya berhasil apabila beliau mendapat tempat di Barat di mana Charles mendirikan pertubuhan sekular kebangsaan yang bertujuan menggalakkan kebahagiaan manusia, melawan agama sebagai halangan dan menyerang hambatan undang-undang kepada kebebasan berfikir. Okey, sekarang kita akan membincangkan tentang 3 perbezaan bagi atheism. Okey, yang pertama ialah atheism. Atheism, definisi bagi atheism terbahagi kepada 3, iaitu Oxford Dictionaries, bahasa Arab dan Greek. Daripada Oxford Dictionaries mendefinisikan atheism ini iaitu kepada ketidakpercayaan atau kurang percayanya tentang kewujudan Tuhan di dalam setiap agama yang ada. Kedua ialah Greek, iaitu yang diambil daripada perkataan ethos. Ethos ni pula maksudnya adalah Tuhan-Tuhan. Yang ketiga ialah daripada perkataan bahasa Arab, iaitu Al-Ilhad. Al-Ilhad ini bermaksud sebuah mazhab yang berdiri antara fahaman nihilism. Nihilism ini bermaksud satu fahaman yang mana menolak semua nilai-nilai dan kepercayaan yang sedia ada. Mereka ini boleh dikenali sebagai golongan yang mana menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi perkataan berlawan bagi atheism ialah theism, iaitu satu kefahaman yang mana ianya mempercayai dan beriman kepada agama. Atheism ini ataupun golongan atheism ini sama sekali bercanggah dengan sifat naluri bagi seseorang individu, yang mana fitrah semula jadi bagi seorang manusia yang berakal adalah mempercayai kewujudan Tuhan. Tuhan bermaksud, definisi bagi Tuhan adalah sesuatu yang dipuja atau disembah oleh golongan manusia yang beragama. Golongan ateis ini mendakwa bahawa sesuatu ciptaan itu wujud tanpa sang pencipta. Mereka juga tidak mempercayai kewujudan Tuhan secara mutlak, mengingkari metafizik, kebangkitan dan secara risalahnya, hanya berpegang kepada logik semata-mata. Monotheism berasal daripada bahasa Yunani mono dan theism. Mono membawa maksud kepada tunggal ataupun satu, manakala theism membawa maksud kepada Tuhan. Ini memberi definisi kepada monotheism merupakan satu fahaman bahawa Tuhan itu adalah tunggal ataupun satu. Agama-agama yang sering dikaitkan dengan monotheism adalah seperti agama Islam, agama Kristian, agama Yahudi dan juga agama Hindu. Walaupun fahaman monotheism ini seperti sama dengan fahaman Islam, iaitu mempercayai kepada satu Tuhan, tetapi sebenarnya ia amatlah bercanggah dengan fahaman agama Islam, iaitu fahaman yang berasaskan tauhid dan akidah. Manakala pada pandangan agama Kristian, monotheism ini telah melalui beberapa peringkat sebelum ianya menjadi satu fahaman, iaitu ia mempunyai beberapa peringkat seperti peringkat politism dan juga atheism, iaitu kepercayaan kepada banyak Tuhan dan juga tiada kepercayaan tentang ketuhanan. Konsep ini terwujud daripada pemikiran manusia mengenai kehidupan. Sedangkan konsep monotheism daripada agama Hindu terlihat daripada beberapa peringkat. Namun, konsep daripada agama Hindu ini tidaklah memfokuskan tentang monotheism kerana ia lebih kepada politism. Monotheism boleh terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu monotheism praktis, spekulatif, teoretif dan juga monotheism murni. Bagi monotheism praktis, ia adalah satu kepercayaan yang percaya kepada satu Tuhan tetapi tidak mengingkari bahawa adanya dewa-dewa. Manakala pada konsep spekulatif, ia adalah satu kepercayaan bahawa Tuhan-Tuhan itu ada banyak dan ia menyatu menjadi satu Tuhan sahaja. Dan konsep monotheism teoritis adalah satu konsep yang mempercayai monotheism ataupun kepercayaan pada satu Tuhan hanya sekadar teori sahaja dan tidaklah secara praktikal. Dan yang terakhir sekali adalah monotheism murni, iaitu kepercayaan kepada satu Tuhan daripada semua sudut pandangan. Atheism adalah satu fahaman bahawa tiada kepercayaan kepada Tuhan.
dan monoteism adalah fahaman bahawa Tuhan itu adalah satu ataupun tunggal. Manakala seterusnya adalah fahaman politism, iaitu fahaman ataupun kepercayaan yang mempercayai bahawa Tuhan itu ada banyak. Untuk lebih difahami, politism ini adalah satu fahaman ataupun kepercayaan bahawa Tuhan itu wujud seperti dewa-dewa yang dipuja ataupun arca-arca yang dipuja secara ritual ataupun dalam upacara tertentu. Dalam bahasa Yunani, politism itu membawa maksud kepada kepercayaan kepada banyak Tuhan ataupun dewa-dewa. Oleh kerana itu, mereka melakukan upacara ritual ataupun penyembahan, dan kerana mereka percaya bahawa Tuhan itu dianggap sebagai pengantara ataupun perwakilan kuasa-kuasa alam. Antara contoh agama kuno yang mengamalkan fahaman politism ini adalah Mesir Purba. Agama Mesir Purba mempercayai bahawa ada Tuhan ataupun dewa-dewa seperti Ra dan Anu, iaitu dewa matahari, yang akan membantu mereka dalam kehidupan. Dan Fir'aun ataupun pembesar-pembesar mereka adalah perwakilan bagi manusia dan juga Tuhan. Mereka perlu melakukan ritual-ritual ataupun penyembahan agar kestabilan alam dapat dikekalkan. Politism mempunyai dua aliran, iaitu aliran keras dan juga aliran lembut. Bagi aliran keras, ia adalah satu fahaman bahawa dewa-dewa itu wujud dalam banyak entiti yang berbeza dan juga terpisah daripada segi ketuhanan dan sifat-sifatnya yang tersendiri. Politism keras ini boleh didapati pada contoh agama Hindu. Manakala aliran lembut dalam politism ditafsirkan bahawa Tuhan itu wujudnya secara zahir sebagai tunggal, tetapi ia ditafsirkan dalam fahaman yang berbeza. Dalam perspektif Islam, Islam menyangkal agama lain yang berkembang dan juga menolak kepada penerimaan agama lain selain daripada agama Islam itu sendiri. Menurut Imam Al-Tabari, pengingkaran orang musyrik terhadap Tuhan pentadbir kerana menganggap pertukaran siang dan malam dan umur yang panjang sahaja dapat menghancurkan mereka. Pandangan mereka tentang kehidupan adalah mereka menganggap tiada kehidupan lain selain daripada kehidupan di dunia ini, dan juga mereka menolak kepada hari kebangkitan selepas berlakunya kematian. Seterusnya, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengingkaran orang musyrik ini diceritakan dalam Al-Quran tentang pengingkaran mereka terhadap hari kiamat dan juga Tuhan pentadbir. Namun, dalil-dalil yang banyak di dalam Al-Quran mengenai kewujudan insan dan juga haiwan menunjukkan bahawa Allah itu adalah maha bijaksana dan serta-merta menyangkal pemikiran golongan ateism ini. Seterusnya, menurut Imam Al-Ghazali, golongan ateism ini menolak kewujudan Allah sebagai pentadbir alam. Ini disebut di dalam kitabnya Al-Munkis min Al-Dolal yang mengatakan bahawa selain menolak kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pentadbir alam ini, mereka juga berpendapat bahawa dunia ini akan kekal abadi tanpa sebarang pencipta. Dan menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, golongan ateism mempercayai konsep ketuhanan, kenabian dan pembalasan hari kiamat. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengkritik fahaman golongan ateism ini, yang mana golongan ini sama seperti golongan yang digambarkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 29 yang bermaksud, dan tentulah mereka akan berkata pula, tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini, dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah kita mati. Hal ini demikian menunjukkan bahawa Islam menolak fahaman agama lain yang mana ia jelas dinyatakan di dalam Al-Quran, dan juga ia akan membawa kemudaratan dan kehancuran kepada agama itu tersendiri. Di sini jelaslah bahawa dalil-dalil di dalam Al-Quran ini menjadi bukti yang tidak dapat disangkal lagi. Pemahaman penularan pemahaman ateism di Malaysia telah memberikan tekanan dalam kalangan umat Islam kerana mereka perlu mengemukakan jawapan terhadap idea-idea yang dikemukakan dalam menyangkal
hujah kumpulan ateism. Jika dilihat, keadaan ini telah mencetuskan kebimbangan dalam kalangan umat Islam, terutamanya mereka yang tidak mempunyai ilmu akidah yang kukuh bagi membantras kefahaman golongan ateism. Hal ini kerana umat Islam akan mudah terpengaruh dengan pelbagai ideologi yang akan ditawarkan berdasarkan logik akal semata-mata yang akan menyebabkan keruntuhan keimanan seorang umat Islam. Kebimbangan umat Islam dibuktikan dengan kewujudan golongan ini apabila rakyat Malaysia telah digemparkan dengan kabar berita mengenai perjumpaan kumpulan ateism di Kuala Lumpur pada sekitar tahun 2017. Berita ini telah dimuatnai oleh portal menara.my. Menerusi portal tersebut, perjumpaan ini telah dianjurkan secara tertutup oleh sebuah kelab yang dikenali sebagai The Atheist Republic Consulate of Kuala Lumpur, atau bahasa Melayunya Kedutaan Republik Atheist di Kuala Lumpur. Tambahan lagi, keanggotaan kumpulan ini terbuka kepada sesiapa sahaja, tidak mengira mana-mana bangsa atau latar belakang individu. Akan tetapi mereka perlu menyertai sebuah syarat, iaitu mereka perlu yakin bahawa Tuhan itu tidak wujud. Hal ini amat menyedihkan kerana rata-rata ahli kumpulan ini terdiri daripada kalangan orang Melayu murtad yang tanpa rasa malu dan bangganya menggelar diri mereka sebagai ayat Muslim menerusi gambar yang telah dimuat naik di Facebook yang telah mendapat kecaman serta kutukan daripada netizen lain kerana perbuatan mereka telah dianggap biadab dan merosakkan pegangan agama sendiri. Lebih menyedihkan lagi apabila perkongsian gambar yang berunsurkan aktiviti yang dijalankan turut mendapat beratus tanda sokongan daripada warga netizen. Oleh hal yang demikian, perkara ini telah mencetuskan kebimbangan umat Islam kerana dikhuatiri akan menjejaskan pandangan sahih umat Islam dengan mereka yang tidak berpegang dengan kepada agama. Tambahan lagi, perkara ini sangat membimbangkan jika berluas dalam kalangan masyarakat, terutama dalam kalangan remaja Islam yang lebih mudah terpengaruh apabila mereka tidak memiliki akidah yang kukuh. Perkara ini sangat membimbangkan kerana remaja Islam merupakan penyambung legasi dakwah Islamiah daripada para pendahulu terdahulu dalam menyampaikan ilmu akidah dengan ajaran Islam yang sahih tanpa kesesatan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu setiap remaja perlulah mendalami ilmu-ilmu agama agar dapat membendung diri mereka daripada pemahaman yang akan merosakkan akidah mereka. Jika lihat daripada isu ini, sudah terang lagi bersuluh bahawa pahaman ateism sudah pasti memberikan impak yang negatif kepada masyarakat yang berbilang kaum dan agama kerana boleh menyangkal kesucian setiap agama, terutamanya agama Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia menurut peruntukan perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan. Akan tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana persekutuan. Kesimpulannya, ateism merupakan satu fahaman yang amat bahaya dan harus ditolak sekeras-kerasnya oleh manusia kerana ateism merupakan satu fahaman yang amat bercanggah daripada ajaran mana-mana agama, terutamanya agama Islam. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.